Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asma Haji Omar, karya Pendeta Za'ba sekitar akhir tahun 50-an atau awal 60-an. Sifat ketiga mengenai kejahatan, iaitu Al-Baghi. Ini pula ialah segala kejahatan melanggar batas keadilan, keinsafan, kesopanan, keamanan dan keselamatan umum. Maka iaitu meliputi segala perbuatan keji, buruk dan jahat yang bukan saja dilihat, disalahkan dan dibenci oleh orang-orang sekalian, tetapi juga menimbulkan susah, kerugian, kecenderungan atau penderitaan kepada diri sendiri. Perkataan al-baghyu ialah terbitan dari kata perbuatan bagha yabghi yang bermakna mencari, ingin, suka, hendak dapat. Dari situ berpecah maknanya kepada pengertian melanggar sempadan oleh sebab nafsu sangat ingin berkehendakkan sesuatu, dan juga terbit makna berpaling daripada kebenaran atau daripada jalan hidup yang betul, melanggar perintah, melawan, menderhaka kepada kuasa yang sah di sisi hukum. Kemudian apabila ditambah ala, iaitu dikata ala, maka terbit pula makna berbuat tak patut kepada seseorang dengan mengambil haknya secara inayah, menjarah, merampas, menyamun, merompak. Juga terbit iri hati ingin sesuatu nikmat pada orang lain berpindah kepada diri sendiri. Lain lagi, terpecah pula daripadanya kata bigha dengan makna perbuatan berzina, kehidupan lacur. Baghi jamaknya baghaya yang bermakna perempuan lacur. Bughyah dan baghiyah maknanya sesuatu yang sangat diingini dan dicari. Baghi bilangan banyaknya ialah buah, maknanya seseorang yang sangat berkehendak akan sesuatu lalu merampasnya dengan inayah. Orang yang berbuat zalim untuk mendapat barang yang sangat diingininya. Pendeknya, daripada mengikutkan keinginan hati dan kehendak nafsu yang tidak bertahan lalu melanggar batas sekatan patut dan insaf, lalu merampas barang yang sangat diinginkan itu daripada tuannya dengan jalan kekerasan. Itulah dia di antara parti makna yang terkumpul dalam perkataan al-baghi itu. Maka jika hendak dipecahkan pemakanan itu satu persatu, bolehlah dikatakan erti yang terbesarnya melanggar batas, inayah, kezaliman, pencerobohan, membuat rusuh dan huru-hara. Demikian itulah dikira sebagai tingkat yang ketiga, iaitu tingkat yang paling jahat daripada jenis-jenis kerja kejahatan. Manusia adalah dijadikan Tuhan bermacam tabiat hatinya dan kecenderungannya. Maka ajaran agama yang cukup sempurna seperti yang dibawa oleh Quran hendaklah memberi perkiraan untuk keadaan hati mereka yang berlain-lain ini. Misalnya, ada orang yang barangkali memang bersalah dan sedia mahu membenarkan kesalahan itu jika hanya setakat melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar dan tidak bermalu. Tetapi mereka tidak suka dilakukan perbuatan-perbuatan salah yang mudaratnya melarat kepada orang lain. Ada pula orang yang tidak mahu berbuat kekerasan, melanggar atau mengganggu hak-hak orang lain, tetapi dirinya bergulung dengan sifat-sifat buruk
dan jahat yang mudaratnya terbatas kepada dirinya sendiri sahaja, seperti bercakap besar, berkelakuan sombong, bakhil, boros, mungkar janji, berdusta, mengumpat-ngumpat, cemburu, jahat sangka, iri hati, busuk hati, hasad dengki terhadap orang lain. Kemudian ada pula orang yang cukup memelihara daripada kesalahan-kesalahan cemar dan tidak bermalu dan kesalahan-kesalahan busuk hati dan busuk kelakuan yang tersebut itu dan lain-lain sebagainya. Tetapi ia tiada menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan melanggar, menceroboh atau mengganggu hak-hak orang lain, seperti makan suap, menipu, mencuri, merampas, menyamun, merompak, membunuh, membuat fitnah, mengacung-ngacung, menghasut-hasut orang supaya menderhaka, dan membuat huru-hara dan sebagainya. Maka 3 patah perkataan yang pendek yang dipakai dalam Al-Quran untuk menyusun tingkat-tingkat kejahatan seperti yang telah kita lihat itu adalah meliputi segala rupa kejahatan yang berbagai-bagai yang manusia boleh terjatuh ke dalamnya menurut masing-masing keadaan hatinya dan kecenderungan tabiatnya itu. Dengan ibarat lain, semua jenis kejahatan pun telah termasuk dalam ralangan di atas ketiga-tiga tingkat yang dinyatakan itu, iaitu, saya ulang balik, al-fahsya, yang kedua al-munkar, dan yang paling teruk ialah al-baghi. Sekian, setakat ini kita akan masuk kepada kesimpulan ringkas mengenai bab fahaman yang luas, walaupun ringkas tapi agak panjang, yang akan diberikan oleh Pendeta Zakbar. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Zakbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga kita semua terbebas dari ketiga-tiga penyakit kejahatan yang dijelaskan oleh Pendeta Zakbar. Sekian, terima kasih.